warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dapat juga kita komuniti di Al-Khor mengajukan usrah. Setelah berbincang beberapa kali dengan Tok Nakib Usrah Ali, akhirnya kita dapat merealisasikan untuk menjadikan usrah ini, dan jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Salman kerana sudi untuk datang pada malam ini, dan juga AJK yang banyak meluangkan masa bagi menjayakan usrah pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan berusrah dengan tajuk Ahlul Bait dari kacamata Ahli Sunnah. Jadi Al-Fadhil Ustaz Salman tidak perlu saya perkenalkan lagi. InsyaAllah saya serahkan majlis kepada beliau. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di Al-Khor. Kali terakhir saya datang Al-Khor ni masa raya baru ni, bulan 5 ni. Selalu datang naik basikal tapi berhenti dekat stadium. Ini kali pertama langkah jauh sikit daripada stadium selepas bulan Mei. Dan kali terakhir usrah Al-Khor entahlah 3-4 kurun lepas tu. Lama betul kan kita dah berhenti. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul lagi. Kali ini ramai berkumpul. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang hadir. Ramai juga rakan-rakan yang datang dari Doha. Terima kasih hadir hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang Ahlul Bait pada pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum cerita tentang Ahli Bait, saya suka nak sentuh sedikit isu yang ramai orang bincangkan pada ketika ini. Kalau tuan-tuan perasan dan rajin mengikuti perbincangan dalam media sosial, beberapa minggu terakhir ni ramai yang membincangkan tentang isu, asalnya isu ini ditimbulkan oleh salah satu ustaz selebriti tentang makan kopok leko. Tentang makan kopok leko, beliau ditanyakan soalannya adalah boleh tak makan, apa hukum makan kopok leko, yang mana ikan tu dimasukkan sekali, kepala ikan, ekor ikan apa semua diproses sekali untuk dijadikan kopok tanpa dibersihkan, dibuang isi perut, dibuang darah dan sebagainya. Ustaz ni bagi jawapan. Dia kata jawapan pertama ni, jawapan pertamanya adalah makan masuk neraka. Makan kopok leko yang macam tu, yang tak basuh, yang tak buang isi perut dan tak buang darah, masuk neraka. Kemudian dia explain lah, explanation dia panjang lah. Satunya sebab ada darah yang tidak dibuang, ada isi perut yang tidak dibuang. Jadi disebabkan itu makan kopok leko itu dianggap makan najis, makan makanan yang haram. Jadi sifirnya, apabila makan makanan yang haram, tempatnya di neraka. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW sebut tidak selamat daging yang nabata min suht, lahm nabata min suht, tidak akan selamat. La yanju wa nar aula bihi, takkan selamat daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, dan neraka lah yang paling layak untuknya. Ada hadis begitu. Jadi bila ada hadis tu, dia gabungkan dengan yang ikan ni tak dibasuh. Bila tak dibasuh dan tak dibuang darah dan juga isi perut, haram, masuk neraka. Ada beberapa asatidzah, sahabat-sahabat saya, Mazhar Rozaimi dan saya sendiri, kita menyuarakan bantahan
Bantahan kita tu bukan nak suruh pergi makan kopok yang tak basuh, bukan suruh orang pergi makan. Cuma kita kata pada perkara yang ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Nanti sekejap kita cerita bezanya macam mana. Kita jangan bermudah-mudah hukum siapa makan masuk neraka. Kalau perbuatan itu ataupun makanan itu jelas haram, ada dalil yang jelas kata tak boleh, tak apa. Tetapi bagi makanan yang dalil dalam bab ini mempunyai tafsiran yang berbeza-beza, dan para ulama ada tafsiran yang tak sama di kalangan mereka. Tak bolehlah hang senang-senang hukum siapa makan ni masuk neraka. Tak boleh begitu. Betul, ada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Allah telah mengharamkan kepada kamu bangkai, darah, babi dan juga apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Betul. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Betul ya tak? Nabi SAW kata, aku tidak dapati apa yang diwahyukan kepadaku haram untuk dimakan melainkan bangkai, darah yang mengalir, daman masfuhan ataupun daging babi. Ada ayat. Cuma dalam masa yang sama Nabi SAW sebut uhillat lana maitatan, dihalalkan kepada kami, kata sahabat Nabi, dua jenis bangkai, al-hut wal jarad, iaitu ikan dan juga belalang. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut al-bahr, lautan itu at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu, lautan itu airnya bersih dan bangkainya halal untuk dimakan. Di sini para ulama berbincang tentang apakah hukum ikan yang bukan ikan jelas Nabi kata bangkai ikan boleh makan. Apakah hukum darah ikan dan isi perut ikan? Para ulama berbeza pandangan. Apabila mereka berbeza pandangan, saya dan juga para sahabat yang lain katakan, jangan nerakakan orang atas kesalahan begini, kerana ulama berbeza pandangan. Ustaz ni bila dia ditegur, dia marah. Bila dia marah, lepas tu kalau tuan-tuan tengok video dia, memang dia hentak betul-betul lah. Siapa yang bagi pandangan macam ni menentang Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran, bukan main dengan ayat, tidak beriman dengan Al-Quran, mereka ni nak kata boleh makan darah. Kita tak kata boleh makan darah. Kita kata pada perkataan yang ulama berbeza pandangan, jangan pergi sumbat orang dalam neraka. Itu yang kita kata. Sampai kat dia kata, pokok yang dia lah tak cerdik ni, yang jahil ni, membantah Al-Quran. Apa lagi? Puak-puak ni nak kata benda haram, jangan kata bawa ke neraka. Sedangkan kita tak kata begitu. Saya nak sebut, nak kongsi sikit fatwa. Isi perut ikan ataupun darah ikan, apa kata ulama? Ini saya nak share tengok. Kita kena bersifat matang lah. Saya nak tinggal buat maki hamun tu di tepi. Cuma bila kita bincang tentang darah ikan, okey, darah ikan, abaikan mazhab-mazhab lain, abaikan mazhab lain. Nak cerita dalam mazhab Syafi'i sahaja. Darah yang ada dalam ikan najis ataupun tidak? Kata Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi ni alim besar dalam mazhab Syafi'i. Seorang alim besar, dia meninggal pada awal tahun 400 Hijrah. Seorang alim dalam mazhab Syafi'i, ulama awal. Katanya, wa fi dammi samak wajhan. Pada darah ikan ada dua pandangan. Okey, ahaduhuma annahu najisun ka ghairihi. Pandangan yang pertama kata darah ikan ni najis seperti darah-darah yang lain. Itu pandangan yang pertama. Wasani annahu tahirun li'annahu laysa bi'akthar minal maitah. Pandangan yang kedua pula kata dia suci kerana darah ini tidaklah lebih berat daripada bangkai. Wa maitatu samak tahiratun fakadzalika damuhu. Sedangkan bangkai ikan pun suci, apatah lagi darahnya. Ini kata siapa? Asy-Syirazi, alim besar mazhab Syafi'i. Ada dua pandangan dia kata dalam mazhab Syafi'i. Satu, darah ikan najis macam darah yang lain-lain. Yang kedua, darah ikan bukan najis,
Kerana darah tidaklah lagi berat daripada bangkai. Bangkai ikan pun bukan najis, maka darah pun bukan najis. Kata Al-Imam Al-Mawardi, apa Al-Mawardi kata? فَأَمَّا دَمُ الْحُوتِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ. Katanya, adapun tentang darah ikan, ulama mazhab kami berbeza kepada dua pandangan. Mazhab mana ni? Mazhab Syafi'i. Yang pertama, najisun kasairid dima wa yunajjisu ma waqa'a fihi. Dia adalah najis sama seperti darah-darah yang lain, dan dia menjadikan benda yang kena padanya najis juga, kena bersihkan. Wal wajhu tsani, pandangan yang kedua, annahu tahirun la yunajjisu ma asabahu. Dia suci, tidak mengotorkan sesuatu yang menimpanya. Li'anna al-hut lamma bayana sa'iral amwat bayana damuhu sa'iral dima. Kata Al-Mawardi, kerana apabila ikan berbeza dengan bangkai-bangkai yang lain, demikian jugalah darahnya berbeza dengan darah-darah yang lain. Kata Asy-Syirazi yang pertama. Yang kedua kata Al-Mawardi. Kenapa kita bawakan pandangan ni? Bukan nak suruh apa pergi minum darah ikan. Bukan kita nak pergi kata ke orang darah apa pun boleh makan. Bukan macam ustaz tu tuduh kita. Tak, itu tuduhan palsu yang berniat jahat. Kita nak kata tentang darah ikan spesifik, para ulama berbeza pandangan. Sama ada dia termasuk dalam darah-darah yang haram ataupun tidak. Baik, dia kata pula, bukan pasal darah je, isi perut ikan. Isi perut ikan tu najis. Saya tak kisah kalau nak kata najis. Siapa nak pegang pandangan najis, okey. Tapi jangan pergi hukum siapa makan masuk neraka. Kerana di sini para ulama berbeza pandangan. Jangan kata apa ni puak ni suruh orang makan perut ikan. Bukan aku suruh orang makan perut ikan. Aku nak abang bahawa ada pandangan yang berbeza. Bila ada pandangan yang berbeza, orang tak bolehlah pergi sumbat orang dalam neraka. Kata Al-Mawardi, okay, saya sebut sekali lagi dalam Al-Hawil Kabir. Al-Mawardi ni dia antara ulama awal mazhab Syafi'i yang menghimpunkan pandangan-pandangan ulama mazhab Syafi'i. Dia lebih awal daripada Asy-Syirazi, lebih awal daripada Ar-Rafi'i, dan lebih awal daripada An-Nawawi. Kemudian datang An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, mereka menghimpunkan pandangan-pandangan yang berbeza dan buat khulasah. Al-Mawardi ni datang lebih awal. Tengok apa kata dia. Qala Syafi'i wa yu'kalul hut wal jaradul mawjud fi jawfit ta'ir. Boleh kamu makan ikan dan belalang yang diambil daripada perut burung. Kita tangkap burung elang ke apa, potong perut dia, ada ikan dan belalang. Kata Al-Imam Syafi'i boleh makan. Sebab dia bangkai, dan bangkai ikan dan belalang tak sama macam bangkai ular. Buka perut ikan, perut burung elang ada ular tak boleh makan. Bangkai, ular memang tak boleh makan, bukan bangkai pun tak boleh. Ikan dan belalang special, bangkai pun boleh makan. Kemudian katanya, qala Al-Mawardi, ini kata Imam Nawawi dalam Majmu', dia kata qala Al-Mawardi, kata Al-Mawardi, wa hadha sahihun lakinna ba'dal ghasl litanajusihima bima fi jawfit ta'ir. Betul, Al-Mawardi kata pandangan ni betul, tetapi mesti basuh dulu. Kena basuh dulu kerana duduk dalam perut burung itu ada najis. Jadi kena basuh dulu ikan dan belalang yang keluar daripada perut burung, kemudian kamu boleh makan. Betul? Jelas? Kalau keluar ikan ataupun belalang daripada perut burung, boleh makan, tapi basuh dulu. Kenapa? Kerana dalam perut burung itu najis. Bersihkan dulu. Kemudian kata Al-Mawardi, falau kana ma'khudan min jawfil hut lam yajib ghasluhu. Andai kata ikan ataupun belalang dikeluarkan daripada perut ikan, perut ikan paus ke apa, keluar ikan dan belalang, andai kata itu, katanya lam yajib ghasluhu, tak wajib basuh. Dia kata tak wajib basuh, li'anna ma fi jawfil hut laisa binajasin. Siapa kata ni? Al-Mawardi. Siapa nakalkan ni? An-Nawawi. Apa katanya? Li'anna ma fil jawfil hut laisa binajasin. Kerana apa yang berada di dalam perut ikan bukan najis.
wa ma fi jawfi ta'ir najas. Sedangkan apa yang berada di dalam perut burung adalah najis. Wa ma fi jawfi sama wajhan. Kemudian Nawawi kata, sedangkan dia ulas perkataan Al-Mawardi tadi, yang berada di dalam perut ikan ada dua pandangan. Satu pandangan tadi Al-Mawardi sebut, bukan najis. Yang dipilih oleh Ar-Rafi'i najis. Apa yang kita nak kata ni? Baik, yang kita nak sebut, ini bukan pandangan orang biasa-biasa tau. Ini bukan pandangan ulama mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Satu kata isi perut ikan ma fi jawfis sama najis. Siapa pilih pandangan ini? Ar-Rafi'i. An-Nawawi pilih pandangan ni. Pandangan yang kedua pula kata dalam perut ikan tu bukan najis. Jadi kalau tak basuh, pada pandangan yang kedua tak berdosa. Ini bukan saya kata. Bukan juga ustaz yang masa lapang dia pemain gitar atas pentah dengan artis yang kata. Bukan orang-orang jalanan macam kita-kita ni. Kata Al-Mawardi. Apa yang kita pertikaikan? Kita pertikaikan keceluparan orang hampir mudah-mudah atas perkara yang khilaf begini nak masukkan orang dalam neraka. Siapa makan kopok leko yang dibuat tanpa basuh, buang perut ikan dan buang darah, dia masuk neraka. Satu bab dah. Bila orang bantah, bukan main lagi. Orang yang membantah dia ni menolak Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran, nak menghajar orang untuk makan darah. Siapa yang ajar begitu? Perkataan-perkataan ini hanya keluar hasil daripada bisikan iblis. Sebab siapa pun tak kata. Hang buat tuduhan palsu setelah di awalnya dibetulkan di atas sikap bermudah-mudah untuk menghumban orang di dalam neraka. Ini isu yang kita kena berlapang dada. Dalam bab akidah, dalam bab syirik, dalam bab khurafat, di situ kita boleh menunjukkan ketegasan. Tetapi di dalam bab fiqh yang para ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan di antara halal, di antara haram. Di sini nak memilih pandangan mana satu pun tak apa. Tetapi janganlah ambil dalil, gabungkan dua dalil pada pandangan yang orang berbeza pandangan, buat kesimpulan orang ni masuk neraka. Siapa buat begini? Dia tu yang buat begini masuk neraka. Tak boleh begitu. Saya boleh buat macam sama juga. Si fulan ada tempat duduk hang di dalam neraka. Macam mana hang tahu dia dalam neraka? Sebab dia sampaikan hadis palsu sebagai contoh. Dan Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata siapa yang tipu di atas namaku dengan sengaja, tempat duduk dia adalah neraka. Hadis tu sahih tak? Sahih. Betul tak perbuatan dia sampaikan hadis palsu? Ya, hadis yang dia sampaikan tu ulama kata palsu. Tapi boleh tak saya pergi gabung dua benda ni? Saya kata hang tempat duduk hang dah ada dalam neraka. Tak boleh dah begitu. Bukan begitu cara gabungnya. Terutamanya pada perkataan-perkataan yang ulama berbeza pandangan. Jadi yang kita tekankan, yang kita tegur, bukan kita nak suruh orang makan benda haram. Bukan kita nak suruh orang pergi makan isi ikan tu, perut ikan. Bukan kita nak suruh orang pergi minum darah ikan macam jus. Bukan nak suruh buat begitu. Kita katakan di sini ada perbezaan pandangan. Nak pilih mana-mana pandangan pun tak apa. Tapi jangan bermudah-mudah menerakakan orang. Dan part bodoh, part ni semua saya tak nak ulas lah. Ini semua part-part tak apalah, ini semua kita abaikan. Cuma yang saya nak ceritakan ni, jangan bermudah-mudah menyesatkan orang. Dan jangan kata benda orang tak kata. Saya tak, Rora tak, Mazhar pun tidak. Tak ada siapa pun di antara kami yang kata silalah makan benda haram. Tak ada siapa pun di antara kami yang kata siapa yang makan benda haram jangan kata dia masuk, jangan dia kata duduk dalam neraka. Kita tak kata begitu. Tak ada siapa pun yang nak menolak Al-Quran, dan tak ada siapa pun yang nak bercanggah dengan Al-Quran. Bukan itu. Kita membicarakan pandangan ulama yang berbeza daripada dalil-dalil yang berbeza. Jadi ini sedikit sebanyak ulasan tentang isu yang panaslah beberapa hari ini. Dengan ulasan-ulasan dan sebagainya, saya cuma nak ceritakan itulah supaya kita dapat faham bahawa ini perbezaan pandangan. Bukan nak bagi tahu mana-mana pandangan, cuma sekadar nak bagi tahu hormati perbezaan yang kedua-duanya ada dalil, jangan melampaui batas. Wallahu taala a'lam. Baik, seterusnya. Masuk tajuk kita hari ini.
pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah tentang Ahlul Bait. Baik, pertama sekali, Ahlul Bait ni siapa? Kita bukan cerita Ahlul Bait ni penghuni rumah lah di sudut bahasa, tapi bukan nak cerita siapa-siapa yang main rumah kita. Tak, bukan tu tajuk kita. Okay. Tajuk kita nak mencerita tentang Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali kita mungkin tertanya-tanya, siapa keluarga Nabi? Kalau kata keluarga kita tahulah budaya kita pula tak sama dengan orang Arab kan. Budaya kita orang Malaysia lepas 3 keturunan kita pun dah tak kenal lah datuk nenek kita yang ke-6, ke-5. Tapi Arab dia kenal lama. Jadi persoalan pertama yang ditanyakan, siapa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi? Apabila kita bincang tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada tingkatan. Ada keluarga yang lebih eksklusif, lebih istimewa daripada sebahagian yang lain. Yang paling istimewa, satu, yang mana yang paling istimewa? Ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Ummu Salamah, Nabi pesan panggil Fatimah, Hasan, Husain dan juga Ali, panggil mereka berempat. Apabila dipanggil mereka berempat ke rumah Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, haula ahlu baiti. Ini semua adalah keluarga aku, ahlul bait aku. Allahumma adhib anhum ar-rijsa ahlul bait. Ya Allah, bersihkanlah mereka daripada kekotoran ahlul bait. Bersihkan mereka daripada kekotoran, daripada dosa. Ini eksklusif, istimewa. Apabila Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat yang disebutkan oleh At-Tabari, alastu min ahli bait, bukankah aku salah seorang daripada ahli bait juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti minal khair, engkau berada pada kedudukan yang istimewa. Anti min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau salah satu daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan dia istimewa, isteri Nabi. Tapi ada kedudukan yang eksklusif yang mana Nabi SAW kumpulkan dalam hadis 4 orang ni yang istimewa. Fatimah radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anhu, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Itu satu. Jadi ini confirm dah 4 orang ni ahli bait. Adapun isteri-isteri Nabi SAW, mereka juga ahli bait. Walaupun tadi tu yang dalam hadis keistimewaan 4 orang ni Nabi tak masukkan bersama Ummu Salamah, cuma ikut definisi lain yang lebih luas, mereka termasuk ahli bait. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Allah pesan kepada isteri-isteri Nabi, dan tinggallah kamu di dalam rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu berhias seperti berhias perempuan jahiliyah yang terdahulu, dan dirikanlah salat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah nak membersihkan kamu daripada kekotoran ahlul bait dan juga membersihkan kamu, menghilangkan kekotoran dan membersihkan kamu. Ayat ni Allah tuju kepada isteri-isteri Nabi SAW. Duduk di rumah, jangan berhias macam perempuan jahiliyah, taat Allah, taat Rasul, zakat dan solatlah. Dan Allah mengkehendaki untuk membersihkan dan menghilangkan kekotoran ahlul bait. Jadi di sini kita tahulah isteri Nabi termasuk ahlul bait juga. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Sarah, malaikat pergi kepada Sarah, mereka tanya, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu ala ahlil bait, atau rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Malaikat kata kepada Sarah, ata'jabina min amrillah, kenapa terkejut ke dengan urusan Allah nak bagi anak dekat hang? Terkejut ke? Rahmat Allah dan barakah yang Allah beri kepada kamu iaitu ahlul bait. Maksudnya apa? Sarah ahlul bait Ibrahim alaihi salam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut, illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa mara'atahu. Kami akan azab mereka semua, kaum Nabi Lut,
melainkan keluarga Nabi Lut, kami akan selamatkan mereka semua sekali, illa mara'atahu, kecuali isteri dia. Maksudnya isteri termasuk dalam keluarga Nabi Lut lah. Allah akan selamatkan semua keluarga Nabi Lut melainkan isteri, ada pengecualian. Ala kulli hal, dalil-dalil ni menunjukkan isteri-isteri Nabi juga Ahlul Bait. Ni yang kedua. Tadi stage yang special, 4 orang ni yang Nabi SAW kumpul dalam rumah. Ini yang kedua pula, isteri-isteri Nabi SAW. Siapa lagi Ahlul Bait? Termasuk Ahlul Bait Bani Hashim. Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Bani Hashim jelaslah, anak-anak kepada Hashim adalah Ahlul Bait. Siapa mereka? Uqail punya keluarga, Ali punya keluarga, Abbas punya keluarga, Ja'far punya keluarga. Ini semua daripada Bani Hashim, Ahlul Bait. Jelas. Dan keluarga Nabi SAW Ahlul Bait. Dan termasuk juga selain daripada keluarga Hashim, keluarga Muttalib. Keluarga Muttalib juga. Sebab tu ada hadis riwayat Al-Bukhari, satu ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka dua orang pergi duduk dekat Nabi SAW. Jubair dan juga Uthman duduk dekat dengan Nabi. Dan apabila mereka duduk dengan Nabi SAW, Nabi bagi harta, Nabi bagi kelebihan, beberapa kelebihan kepada anak-anak kepada Muttalib, keluarga Muttalib. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, a'taita Bani Muttalib wa taraktana, wa nahnu wa hum 'indaka fi manzilatin wahidah, wa nahnu wa hum minka bi manzilatin wahidah." Wahai Rasulullah, kenapa bagi dekat anak-anak Muttalib, tak bagi dekat kami? Sedangkan kami dengan anak Muttalib di sisi Nabi SAW sama aja, dua-dua Quraisy. Anak Muttalib pun Quraisy, kami pun Quraisy. Kata Nabi SAW, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahidun." Sesungguhnya anak-anak Muttalib dan juga anak-anak Hashim, Bani Muttalib dan Bani Hashim itu satu. Maka daripada hadis ni sebahagian ulama kata bukan sahaja Bani Hashim, anak-anak kepada Muttalib juga dianggap Ahlul Bait. Muttalib ni siapa? Muttalib ni adalah adik-beradik Hashim. Adik-beradik kepada Hashim. Dia pun dua orang, dua beradik. Ada adik-beradik lain lagi, Naufal, Abdul Syams dan sebagainya. Apa yang jadi, Hashim ni dia suka travel. Bila dia travel, dia penguasa Mekah. Bila dia penguasa Mekah, dia banyak travel. Akhirnya ketika dia mati, tak ada siapa nak ganti tempat dia. Orang dengar cerita dia ada anak nama Syaibah, duduk di Madinah. Dia kahwin dengan satu orang perempuan Madinah. Keluarga perempuan ni buat syarat dekat dia, hang boleh kahwin dengan anak kami, tapi dia mesti duduk di kampung kami, tak boleh bawa keluar. Dia pun kahwin, dapat anak nama Syaibah. Dan apabila Hashim telah meninggal dunia, orang cari-cari anak dia, siapa nak ganti jadi pemerintah. Dia pun tahu ada budak yang duduk dekat dengan Madinah pada ketika itu, nama dia Syaibah, anak kepada Hashim. Muttalib pergi, Muttalib ni adik-beradik Hashim. Dia pergi, dia bawa budak ni balik ke Mekah. Setiap kali dia jumpa orang, orang tanya siapa budak ni, dia kata budak ni hamba aku, hamba aku. Jadi lekatlah nama kat dia tu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Muttalib ni siapa? Adik-beradik Hashim. Jadi Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib ni anak kepada Hashim. Muttalib pula saudara kepada Hashim. Macam mana Abdul Muttalib boleh dapat nama? Sebab Muttalib bawa dia mai ke Mekah. Apa kenapa Muttalib dalam cerita ni? Kata Nabi SAW, "Innama Banu Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahidun." Banu Muttalib dengan Bani Hashim, mereka adalah sama. Jadi ini stage yang ketiga lah. Satu siapa? Special tadi, Nabi kumpulkan 4 orang, Nabi kata ini Ahlul Bait. Kemudian isteri-isteri Nabi SAW, yang kedua. Yang ketiga, Bani Hashim keseluruhannya. Yang keempat, Bani Muttalib keseluruhannya juga Ahlul Bait. Ada lagi tak selain daripada itu? Kata Nabi SAW, "Inna sadaqata la tahillu lana." Special ni, kami Ahlul Bait tak boleh makan sedekah. Jangan bagi sedekah kepada kami. Wa inna mawalil qaum min anfusihim.
sesungguhnya hamba-hamba kepada satu kaum yang telah dimerdekakan dianggap termasuk dalam kelompok mereka. Nabi kata ini kepada Abu Rafi'. Abu Rafi' hamba yang duduk dengan Nabi SAW dan Nabi merdekakan. Kata Nabi SAW, wa inna mawaliyal qaum min anfusihim. Dia ni mawaliyal qaum, hamba-hamba kepada satu kaum, termasuk mereka sendiri. Specialnya nak abang Ahlul Bait bukan sahaja orang yang sangkut darah dengan Nabi SAW. Abu Rafi' hamba dimerdekakan, duduk dengan Nabi SAW, dapat status Ahlul Bait juga. Nabi kata mawaliyal qaum min anfusihim. Mawali, hamba-hamba kepada satu kaum, termasuk di kalangan mereka. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, saya sebut beberapa kali juga ni, tuan-tuan perasan. Tuan perasan Arab-Arab yang di sini. Ini bukan resis, nak cerita sajalah. Keluarga yang besar-besar, Al-Suwaidi, Al-Subai'i semua ni kan, ada yang nampak macam Arab, nampak macam Afrika. Pasal tak? Nampak macam Afrika, nama keluarga power-power, nama besar-besar, tapi nampak muka Afrika punya origin. Macam mana keluarga dia boleh ambil dua-dua? Ada Arab, ada bukan Arab. Masyarakat di sini amalkan benda yang sama macam Nabi sebut. Inna mawaliyal qaum min anfusihim. Sesungguhnya hamba-hamba kepada sesuatu kaum masuk dalam kelompok mereka. Tahun 52, apabila Qatar menghapuskan perhambaan, negara Arab lain mungkin lambat sikit ataupun awal sikit. 52 bila Qatar hapuskan perhambaan, apa jadi? Semua hamba-hamba kepada Syekh ambil nama keturunan Syekh. Jadi hamba-hamba kepada Al-Suwaidi asal Arab, hamba-hamba mereka ambil nama Al-Suwaidi juga. Bila jadi ni? Tahun 52. Jadi mereka ambil dan bawa nama yang sama. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan sampai ke sekarang, baik, kalau bawa nama sama, setelah belum lama mana sangat, baru 3 keturunan lah. Tahun 52 tu katakan datuk mereka, lepas tu anak, ini zaman cucu-cucu mereka lah. Pasal apa tak berubah muka sama je? Ini isu yang kedua pula. Di satu sudut pinjam nama family, baguslah. Mereka ambil terus nama family tuan dia. Cuma Al-Thani dia tak bagilah. Al-Thani tu dia tukar kepada Al-Sheikh. Jadi dia tukar lah nama, apa dia ni? Al-Muhammad, saya pun tak ingat apa nama. Dia tukar lah, cuma dia tak ambil lah nama Al-Abdullah kot. Saya pun tak ingat lah, tak perasan. Lupa dah lama tanya. Tapi yang lain-lain ni, walaupun dia kongsi nama kongsi, cuma kahwin sama sendiri taklah. Mereka sama mereka ada juga dia punya dia punya tabakat. Yang asal Arab kahwin sama-sama mereka, yang asal Afrika kahwin sama-sama mereka. Jadi pemisahan tu tetap berlaku walaupun nama mereka sama. Balik kepada cerita kita, ringkasannya, bila kita kata Ahlul Bait Nabi SAW, siapa mereka? Nabi sebut 4 orang secara khusus: Fatimah, Hasan, Husain, Ali. Isteri-isteri Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib, dan juga hamba Nabi SAW. Baik, seterusnya, bila kita tahu ini Ahlul Bait, apa pentingnya nak kenal Ahlul Bait ni? Kadang-kadang ada orang kata dah sama je lah, kita serupa lah, punya keturunan itu, aku punya keturunan ni, sama-sama start daripada Nabi Adam, apa nak kecoh-kecoh? Tak payah ambil tahu langsung. Tak, sebenarnya penting. Penting untuk jaga keturunan. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi min arhamikum. Belajarlah nasab kamu supaya kamu boleh sambung silaturahim. Belajar nasab. Jadi penting mengetahui nasab. Sebab itulah dikatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling pakar tentang nasab Arab. Dia paling tahu tentang nasab. Dan ilmu ni ilmu penting, tahu nasab. Arab daripada zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, mereka jaga nasab betul-betul. Jaga ni maksudnya keep record, betul-betul ikut record. Sebab pesanan Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum. Kita pula, mungkin kita berasal daripada tempat yang nasab tidak dianggap terlalu penting. Lepas 5-6 keturunan, kita pun tak tahu dah. Dia ada pro and cons lah. Pro dia, sepupu kita kenai, 2 pupu kita kenai, 3 pupu kita tak kenai lah. Tu kita punya sepupu punya cucu, memang kita tak kenai. Jumpa tepi jalan, belaga bau pun tak nampak lah, memang tak kenai. Itu kesan tak baik.
Kita punya keluarga jadi kecil, kan? Keluarga dia jadi kecil. Tapi kesan baik dia apa? Kesan baik dia tak ada asabiah, kan? Tak ada asabiah, tak ada siapa nak kata aku dulu keturunan pembesar, hang dulu keturunan angkat sampah masa zaman tok nenek dulu. Tak ada. Hang menteri, tok hang menteri ke, tok aku angkat sampah ke, grade siapa tinggi, hang 41 aku 17, hang tinggi pada aku. Itu je. Dia tak kira lebih-lebih lah. Sebab itu kesan baik dia bila tak ada asabiah. Tapi dalam masa yang sama, mempelajari nasab ni ada kepentingan dia. Kepentingan dia keluarga menjadi luas. Mereka kenal sesama sendiri. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW pesan, jaga nasab, belajar nasab, ikat silaturahim. Tapi Nabi pesan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Apa kena jaga? Ada 4 perkara jahiliyah yang aku nampak ada pada umatku. Ini kena jaga betul-betul. Ini penyakit jahiliyah yang buruk. 4 ni melekat dekat umatku. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, al-fakhru fil ahsab. Merasa bangga dengan keturunan. Ini duk ada dalam umat aku. Jadi ini kesan tak baik. Jaga nasab tu bagus, hafal nama datuk nenek tu bagus, tapi berbangga dengan keturunan, ini sikap buruk. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Menghina keturunan orang lain. Ini pun perangai jahiliah juga. Perangai jahiliah. Apa ni, patut buat roti canai, tiba-tiba jadi ustaz. Perangai jahiliah. Siapa kata perangai jahiliah? Nabi kata at-ta'nu fil ansab, menghina keturunan orang lain. Bukan kita kata ni, Nabi kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-istisqa. Minta. Dia menganggap bintang tertentu membawa hujan. Dan yang keempat, an-niyahah. Maksud an-niyahah apa? Menangis-menangis dan meratap kematian. Kita tengok orang Arab kadang-kadang bila keluarga dia mati, dia menangis. Memang menangis. India pun sama juga, ada budaya yang sama. Menangis dengan ketuk-ketuk badan, koyak baju, tarik rambut semua, dia bukan lupa diri. Niyahah. Nabi kata ini pun perangai jahiliyah. Jadi ada 4 perkara jahiliyah yang aku nampak pada umat aku yang kamu tak tinggalkan dia. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa, wan niyahah. Berbangga dengan keturunan, menghina keturunan orang lain, dan yang ketiga menganggap hujan yang ada kena-mengena dengan bintang, dan yang keempat meratapi kematian. Meratap ni bukan menangis, meratap ni teruk-teruk. Budaya kita tak ada. Baik. Seterusnya, Ahlul Bait Nabi SAW ada beberapa keistimewaan. Keistimewaan ni orang lain tak ada. Sebab tu Uthman dan juga Jubair tadi bila tanya Nabi SAW, Nabi kata tak sama. Kamu tak sama dengan anak-anak Muttalib. Ada kelebihan. Apa kelebihan mereka? Yang pertama, kelebihan paling besar, kita selawat kepada Ahlul Bait. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, selawatlah kepada Muhammad, doalah kita doa Allah bagi kebaikan kepada Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, dan juga kepada isteri-isteri Nabi SAW dan anak-anak Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad SAW. Keistimewaan ni tak ada. Keistimewaan ni tak ada kat kita. Hanya ada pada Ahlul Bait. Apabila orang berselawat kepada Nabi SAW, orang berselawat sekali kepada mereka. Ini satu yang pertama, yang paling hebatlah. Dan yang kedua, ada beberapa hukum-hukum yang khas kepada mereka. Satunya, Ahlul Bait tak boleh makan zakat. Tak boleh makan zakat. Nabi SAW pesan, harta zakat tak boleh makan. Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah-sedekah, artinya zakat-zakat ini adalah awsakhun nas, yang membersihkan kekotoran harta manusia. Wala li ali Muhammad, wala yahillu li Muhammad, wala li ali Muhammad. Tak boleh dan tak halal dimakan oleh Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Memang tak boleh. Memang Nabi berkeras dalam bab ni. Ada orang tanya kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, dulu masa hang kecil-kecil, apa yang hang ingat dengan Nabi?
Kan biasa orang tanya budak kecil, hang ingat apa dulu? Masa hang kecil-kecil hang duduk dengan Tuhan, apa yang hang ingat? Orang tanya kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, apa yang kau ingat ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Hasan, aku ingat satu hari orang mai hantar tamar sedekah dalam rumah. Apabila orang hantar tamar sedekah dalam rumah, aku ambil satu, aku makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak aku makan tamar tu, kata Nabi, kih, ucapan Arab maksudnya ludah balik, buang tamar tu, jangan makan. Nabi suruh ludah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, irmi biha, buang tamar tu. Ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Wahai Hasan, tidakkah engkau ketahui bahawa kita tak boleh makan sedekah? Daripada kecil Nabi ajar kepada Sayyidina Hasan, harta sedekah jangan makan, buang daripada mulut. Dah ada daripada mulut, buang. Itu keistimewaan. Dan di antara keistimewaan lain juga yang ada pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta kepada mereka. Nabi tak tinggal harta. La nurithu ma tarakna fahuwa sadaqah. Kami tidak meninggalkan harta untuk diwarisi. Yang kami tinggalkan kesemuanya adalah sedekah. Itu sahaja Nabi pesan. Ada dua hadis, nanti kita bincanglah sekejap lagi. Satu, Nabi pesan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi pesan dekat dia, nanti kita bincang sekejap lagi. Yang kedua, Nabi pesan juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri Nabi semua panggil Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tolong pergi cakap dengan Abu Bakar, minta kot ada bahagian kami yang Nabi tinggal, tanah-tanah yang Nabi tinggal, bahagian kami ada tak? Apabila Aisyah dengar, Aisyah kata, tidakkah mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la nurithu ma taraknahu sadaqah, ma taraknaha fahuwa sadaqah. Tidakkah mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami tidak meninggalkan harta untuk diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi itu sedikit sebanyaklah perbezaan hukum. Di sudut hukum ada beza. Baik. Apa keistimewaan dia? Apa powernya Ahlul Bait ni? Ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Ahlul Bait. Nabi puji. Nabi bagi kelebihan kepada mereka. Salah satunya, ini masyhurlah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada haji wada', haji yang last kali, dalam perjalanan balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat. Nabi kata, inni taraktu fikum thaqalain, atau inni tarikun fikum thaqalain. Aku nak pesan kepada kamu, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara berharga. Jaga-jaga dua ni. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggal dekat kamu Al-Quran. Pegang Al-Quran, amalkan Al-Quran elok-elok. Yang kedua, Nabi kata, itrati ahla baiti. Aku tinggalkan kepada kamu juga keluargaku, ahlul baitku. Nabi kata. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kamu dengan nama Allah untuk jaga keluarga-keluarga aku, untuk jaga hak mereka. Nabi ulang 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku tinggalkan kamu pesanan untuk kamu jaga ahli baitku. Ini nasihat antara yang terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi pesan, jaga-jaga. Nabi sebut dalam sebahagian riwayat, dikatakan, innama ana basyarun yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujibu. Sesungguhnya aku ni salah seorang lelaki, salah satu manusia. Boleh jadi akan datang utusan Tuhan, malaikat maut, lalu aku pun menyahut seruannya. Tapi aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan juga keluarga aku. Al-Quran dan juga keluarga aku. Jaga betul-betul keluarga aku, Nabi SAW pesan. Jadi ini penting, kelebihan mereka. Dan Nabi SAW sebut masa tu dalam perjalanan haji wada', ketika balik, Nabi hantar Ali radhiyallahu anhu pergi kutip harta. Apabila Nabi pergi kutip harta rampasan, Ali ambil sedikit bahagian Ahlul Bait. Ada orang komplain, orang kata, pasal apa Ali ambil lebih, tak bagi kepada kita sama banyak, dia dapat lebih. Nabi dengar, Nabi kata, man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Dengarlah baik-baik, siapa yang menganggap aku sebagai tuan dia, aku sebagai ketua dia, maka Ali juga sama. Siapa yang aku ni maula dia, yang dia ikut, yang dia hormati, dia kena hormati juga Ali. Kemudian kata Nabi SAW, anta minni bimanzilati Harun min Musa.
illa annahu la nabiyya ba'di. Nabi kata kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, engkau di sisi aku sama seperti Harun di sisi Musa. Bezanya cuma tak ada nabi dah selepas aku. Bila orang komplain pasal Ali, Nabi SAW sebut ni. Jadi ini keistimewaan yang Nabi letak. Sebelum Nabi SAW wafat, Nabi letak siap-siap. Jaga, ada dua benda aku tinggal kat apa? Al-Quran dan juga keluarga aku. Jaga dua-dua ni. Dan kemudian juga ada amalan para sahabat. Kalau kita tengok, kita kadang-kadang kan ada orang duk kutuk, kita kena berhati-hati. Jangan kutuk Ahlul Bait. Ada sebahagian orang, dia kritik. Apa ni main-main mengaku keluarga Nabi, dia kritik seperti memanjang-manjang. Jangan. Kena jaga kehormatan keluarga Nabi SAW. Kena jaga. Kalau betul orang tu keluarga Nabi, kita kena jaga. Hormati dia. Sebab itu ada riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Satu ketika Zaid bin Thabit ni apa? Saya baru cerita beberapa minggu lepas, kalau tuan-tuan ikut kuliah Khulafa Ar-Rasyidin. Zaid bin Thabit ketua lajnah tulis Al-Quran. Memang kira power lah zaman tu. Kalau hidup zaman Abu Bakar, zaman Osman, bab Quran, Zaid bin Thabit kira memang high level. Autoriti paling tinggi kan. Dia tulis Al-Quran. Mana cari ulama tinggi daripada dia lagi? Autoriti tertinggi. Kira ulama besar zaman tu. Dalam Quran dia paling, nak cari siapa ya? Orang paling hebat yang tulis Al-Quran. Satu ketika dia naik unta, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang pegang besi tempat panjat unta tu. Abdullah bin Abbas pegang. Apabila Abdullah bin Abbas pegang, Zaid bin Thabit yang power dalam Al-Quran ni, ketua ulama ketika tu lah, Zaid bin Thabit kata, ya benar amri Rasulullah, wahai anak saudara Rasulullah, lepas. Hanya ada pegang kaki unta aku, lepas pergi tepi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk buat kepada ulama dan orang besar di kalangan kami. Respect. Dia tengah jalan, Abdullah bin Abbas pegang kaki unta, kaki tempat dia panjat kaki tu, pegang jalan dengan dia. Kata Abdullah bin Abbas, kami diperintahkan untuk buat begini dengan ulama kami. Respect kepada Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, mari sini tangan tengok ni. Abdullah bin Abbas pun keluarkan tangan dia, tunjuk kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, dia lagi tua lah dan lagi senior daripada Abdullah bin Abbas. Dia cium tangan Abdullah bin Abbas. Dia kata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina. Beginilah kami diperintahkan untuk buat kepada keluarga Nabi kami. Saling hormat menghormati. Ulama kedudukan dia tinggi. Ibnu Abbas pergi pegang kaki unta dia. Bukan kaki unta dia, tempat dia letak kaki. Ahlul Bait ada kehormatan dia, di mana Zaid bin Thabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Hadis yang masyhur juga, kita selalu tahu apabila tiba musim kemarau di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini bukan masalah peribadi tau, bukan minta anak kahwin, bukan minta anak pass exam. Ini masalah negara. Musim kemarau, semua orang susah. Siapa orang yang paling bagus doa dia? Umar dekatlah kedudukan dia dengan Nabi SAW. Mulia. Ada ramai ulama yang pada ketika itu yang Nabi janji masuk syurga pun. Ramai kan? Uthman masih hidup pada ketika itu, Abdul Rahman bin Auf masih hidup pada ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup pada ketika itu, Sa'id bin Zaid masih hidup ketika itu. Siapa yang Umar cari? Orang yang paling mulia lah untuk nak doa. Dia cari apa? Dia cari Abbas. Umar bawa Abbas, amai sini, doa dengan aku. Kata Umar radhiyallahu anhu pada ketika musim kemarau, selalu dia buat benda yang sama. Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatasqina. Wahai ya Allah, dulu kami datang, kami berdoa dengan doa Nabi, kami bertawassul dengan Nabi SAW, lalu engkau pun turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang ini kami datang bertawassul dengan bapa saudara Nabi, maka turunkanlah hujan. Ini respect. Jadi tuan-tuan, kita jangan salah faham dalam bab ni. Ahlul Bait ada keistimewaan. Keistimewaan dia ada. Umar bagi keistimewaan tu. Zaid bin Thabit cium tangan Ibnu Abbas. Tetapi walaupun ada keistimewaan, satu kena ingat, keistimewaan ni semua diikat dengan mereka yang mengikut syarak.
keluarga Uqail, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Ali, semua ahli bait. Tapi Abu Jahal tak termasuk. Itu tak termasuk dalam ahli bait sebab dia kafir. Jadi demikian juga generasi-generasi seterusnya. Yang beriman, yang beramal soleh di kalangan ahli bait, mereka dapat keistimewaan. Yang tidak, tak, bukan semua. Satu kena ingatlah, nasab tu mesti jaga betul. Ini benda penting juga. Bukan semua orang boleh claim dia ahli bait. Tak boleh, tak jadi. Kalau bukan semua orang boleh tiba-tiba tengok Haji Asrul dah pakai jubah elok, esok dia sarung serban datang, saya ada sangkut keturunan Nabi. Tak boleh. Dia tak boleh tiba-tiba buat claim. Dia tak boleh sama-sama pun. Sebab itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah, apabila dia menceritakan tentang beberapa nasab dalam Syiar A'lamun Nubala, sebahagian orang dia kritik nasab. Dia kata nasab orang ni tak sahih kepada Ahlul Bait. Banyak orang yang dia kritik. Jadi bukan senang-senang siapa-siapa boleh claim dia Ahlul Bait. Antaranya apa yang berlaku, contohnya macam di Saudi, dia ada sijil nasab yang ditulis. Di Jordan juga ada sijil nasab. Keluarga di Raja Jordan sekarang nasab dia daripada Bani Hashim lah, berterusan kepada Bani Hashim. Dulu pemerintah Yaman dulu sebelum jadi republik pun Bani Hashim juga. Jadi beberapa keluarga ni mereka simpan nasab yang syuhrah, orang tahu masyhur keluarga ni keluarga ahli bait, maka mereka dianggap ahli bait. Dia kena ada sijil, kena verify. Ketua yang mengkaji nasab di tempat tu kena verify betul orang ni ahli bait. Mi'yar dia apa? Tanda-tanda ahli bait apa? Tanda dia, keturunan dia tu mesti diakui. Betul tak dia anak bapak dia? Betul. Bukan nak suruh pergi cek DNA. Betul lah bapak dia kahwin dengan mak dia. Betul tak dia anak tok wan dia? Betul. Bila 5-6 keturunan sebelum ni dah masyhur, orang dah kenal dah. Jadi itu mesti dikaji dan mesti dipastikan. Orang tak boleh buat klaim sesuka hati dan tak boleh tipu. Satu, nasab mesti dipastikan betul-betul nasab itu ahli bait. Kalau tidak tak boleh pakai. Dan tuan-tuan, ahli bait ni ramai. Ahli bait ni ramai. Kalau kita tolaklah keluarga Muttalib, tolak keluarga Muttalib tak sah ahli bait, tolak Bani Hashim semua, keluarga Ja'far, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Uqail, ni semua tolak tepi. Hanya ambil daripada Sayyidina Ali saja, ramai. Daripada Sayyidina Hasan dan Husain, ramai ahli bait. Ramai. Sebab tu kita pelik kalau satu orang tu sangat diagung-agungkan sedangkan ramai ahli bait. Anak kepada Sayyidina Ali, anak lelaki ni 3 lah yang masyhur, Hasan, Husain dan Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali juga, tapi dinamakan Muhammad bin Hanafiyah sebab mak dia hamba daripada Al-Hanafiyah. Jadi sajalah bagi nama Muhammad bin Hanafiyah. Sedangkan dia asalnya keturunan anak kepada Sayyidina Ali juga. Baik. Muhammad bin Hanafiyah dia kahwin macam biasalah, dia kahwin banyak, diriwayatkan. Dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu diriwayatkan kahwin lagi banyak daripada dia. Di antara saya sebut dan juga ni beberapa minggu lepas, Sayyidina Hasan ni adalah di antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak kahwin. Sehingga ahli sejarah kata jarang-jarang dalam hidup Hasan ada 3 bini. Kurang 1/4 dia, 4 jadi 3, dia terus tambah. Sentiasa 4 je, tak pernah kurang. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pesan kepada orang Kufah, la tuzawwijuhu fa innahu mitlaqan misdaqan. Tolonglah hangpa janganlah bagi anak hangpa kahwin dengan Hasan sebab dia kahwin banyak dan dia cerai banyak. Bagi anak hangpa kahwin orang lain, jangan bagi kahwin dengan dia banyak sangat bini, dia cerai. Tapi orang Kufah suka, dia suka bagi kahwin dengan Hasan sebab dapat nasab keturunan Nabi SAW. Cuma Sayyidina Ali pesan, Hasan yang tak payah bagi kahwin dah. Ali pun kira tak boleh nak bagi nasihat dah dekat dia. Dia kahwin banyak. Jadi kebaikan dia apabila Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu kahwin banyaklah ahli bait tersebar. Dan di kalangan mereka ni banyak sampai ke zaman sekarang. Kita tak tahu, wallahu a'lam, mungkin di Malaysia orang-orang yang dekat dengan tuan-tuan ada orang kata mereka kekalkan keturunan lakinya dibagi nama Said. Di Malaysia lah perempuan digelarkan nama Syarifah. Mungkin wallahu a'lam, mungkin sebahagian besar mereka ahli bait. Tapi tuan-tuan kalau nak pergi salam cium tangan, tengok perangai dulu lah. Tengok perangai dulu lah. Ni kalau nama cantik lah Syarifah tapi kerja tunggang langgang tak payah.
Khalifah mana pun jangan cium tangan lah. Jangan cium tangan orang. Jangan perempuan kan. Kena tengok juga dalam perangai dia macam mana. Antara amalan yang berlaku zaman lani di kalangan Ahlul Bait, banyak di kalangan mereka kahwin sama sendiri, sebab dia nak jaga nasab tu supaya tak lari daripada mereka. Jadi mereka kontrol lah kahwin sama sendiri. Boleh lah kot nak buat begitu, tak apalah. Kahwin ni hak peribadi, siapa nak kahwin dengan siapa dia punya suka lah kan. Cuma kalau nak tengok apa yang Nabi SAW buat, Nabi tak kontrol begitu. Nabi ada 4 anak perempuan kan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dengan Fatimah. 4 anak perempuan. Zainab awal dia kahwin ketika dia masih di Mekah. Apa nama? Abu Rafi' apa? Saya pun tak ingat nama suami dia. Cuma Zainab ni dia kawan awal, suami dia tak masuk Islam lagi. Kemudian seterusnya suami dia masuk Islam lambat. Dan dia ada anak perempuan yang nama Umamah. Anak kepada Zainab nama Umamah. Setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, Sayyidina Ali kahwin dengan Umamah. Jadi jalan daripada Zainab dan Fatimah ni tak lari benar-benar. Kena juga dengan Sayyidina Ali. Ali pun daripada Bani Hashim, Fatimah Bani Hashim juga. Anak kepada Zainab, Umamah kahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi close lah duduk dalam keluarga tu. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW kahwinkan Ruqayyah dengan Ummu Kalthum dengan Uthman radhiyallahu anhu. Kedua-dua mereka sebelum tu kahwin dengan anak kepada Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah, kedua-dua mereka. Tapi nak marah Nabi SAW, dia pergi cerai dua-dua. Apabila sampai ke Madinah, Nabi SAW kahwinkan mereka dengan Husain. Seorang meninggal, kahwin seorang lagi. Husain bukan Bani Hashim. Jadi, Uthman, kahwinkan dengan Uthman. Okey? Uthman bukan Bani Hashim. Artinya, di zaman Nabi SAW, Nabi tak jaga. Mesti tak jaga ni dalam arti kata mesti keturunan Ahlul Bait kahwin dengan Ahlul Bait sahaja. Tidak begitu. Nabi kahwinkan 2 anak perempuan Nabi SAW dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sedangkan dia bukan Bani Hashim. Tapi kalau zaman sekarang ada orang nak jaga, dia tak mau bagi kahwin di luar daripada nasab keturunan dia, tak apa, terpulang. Okey, terpulang. Jadi itu kita kena, ini sedikit sebanyak. Cuma saya nak tekankan satu benda lagi. Dalam pada hormat Ahli Bait, wajib hormat Ahli Bait. Sayang Ahli Bait secara umum, mesti sayang dia. Kalau dia betul-betul Ahli Bait, terbukti Ahli Bait, boleh berkhidmat kepada dia. Boleh berkhidmat kepada dia. Nak buka udang dekat dia pun boleh. Kalau dia betul-betul Ahli Bait, kita boleh buka udang kepada orang buta juga. Orang buta tak nampak, tolong buka udang. Tapi kalau orang tu betul-betul Ahli Bait, kita nak berkhidmat dekat dia, tolong buka udang dia makan pun boleh lah. Tapi nasab tu kena buktikan lah. Kita punya disiplin ni, apa tanda Ahli Bait? Muka mesti bersih, tak ada jerawat, kulit putih, janggut trim elok-elok. Hambai mana nasab kira macam tu? Nasab tak kira macam tu. Nasab kira CJ nasab betul. Zaman Nabi SAW, tanda kelelakian tu, tanda laki tu apa? Tanda laki, orang tengok daripada belakang, nampak janggut dia. Nampak janggut dia dan tak nampak tengkuk dia. Kebanyakan mereka rambut tutup tengkuk, janggut nampak daripada belakang. Itu lelaki sejati punya penampilan. Mai zaman kita tanda lelaki sejati apa? Dia ada main janggut cantik, dia ada shave elok nombor 2. Ini zaman tu bukan lelaki. Zaman tu zaman kita tak apalah, kita semua macam tu lebih kurang. Tapi ni kena cerita pasal zaman dah. Zaman dulu bukan macam tu. Oh, lelaki dia kena image kasar. Sebab tu Muhammad bin Hanafiyah, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia orang yang smart. Rambut dia dibubuh inai elok, kemas, cantik, kemas. Orang hantar anak pergi belajar dekat dia. Orang tanya dia, pasal apa bubuh inai cantik, rambut merah elok? Dia kata perempuan suka macam tu, kau pun buat macam tu lah. Dia nak pergi nampak cantik. Dan sebahagian ulama mereka kritik. Sebagai anak-anak ulama yang hantar pergi dekat dia, buat pergi hantar kami belajar dengan orang nampak macam lembut je. Bapak dia marah, itu anak Ali lembut apa? Jadi bab penampilan, nak cerita bab penampilan. Di zaman itu, lelaki dia kena lelaki betul. Nampak lelaki betul, itu tanda yang orang hormati.
Kita terbalik lah pula, tapi tak mau cerita bab tu, tak apa. Last saya nak sentuh sikit ni. Tengok sikap para sahabat mereka muliakan Ahli Bait, betul-betul muliakan Ahli Bait. Tapi apabila kemuliaan itu nampak macam menyebabkan beberapa hukum-hukum syarak ditinggalkan, nampak macam bercanggah dengan hukum syarak, para sahabat mereka tak berlebih kurang. Ini sikap penting. Sebab itulah apabila Nabi SAW wafat, datang Fatimah radhiyallahu anha jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatimah tanya Abu Bakar, "Liman maluka ba'daka?" Wahai Abu Bakar, aku nak tanya hang soalan. Lepas hang mati, harta hang siapa dapat? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Li ahli wa ibni." Li ahli wa waladi. Harta aku akan dapat kepada anak aku dan juga keluarga aku. Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Itu pasal apa aku tak dapat harta Nabi? Kenapa aku tak boleh dapat harta Nabi tetapi hang boleh dapat, anak-anak hang boleh dapat hang punya harta?" Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat 'alaiha." Abu Bakar kata, "Sorry, aku hormati Ahli Bait, tapi demi Allah aku takkan ubah sedikit pun keputusan sedekah yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebab Abu Bakar pernah dengar Nabi kata, "La nurith," kami tak diwarisi. "Ma taraknaha sadaqah," yang kami tinggalkan itu sedekah. Tuan-tuan nampak keteguhan Abu Bakar ni? Benda ni susah tau. Ikut hati dia, ikut hati Abu Bakar, lagi baik aku bagi kat Fatimah, habis cerita. Bukan dia boleh dapat harta tu pun, harta Nabi. Kenapa nak buat bagi Fatimah marah kepada dia? Tak ada sebab. Bahkan dalam sebahagian riwayat dikatakan Fatimah marah kepada Abu Bakar, dia tak cakap dengan Abu Bakar. Sehinggalah dekat dengan detik dia nak meninggal dunia, Abu Bakar minta izin nak ziarah. Ali tanya dia, "Boleh tak Abu Bakar nak ziarah?" Fatimah kata izinkan. Ketika itu sekali je Abu Bakar masuk jumpa Fatimah radhiyallahu anha. Saya nak cerita tuan-tuan, tengok keteguhan Abu Bakar ni. Tak ada apa sebab pun untuk dia halang harta tu daripada Fatimah ambil. Tak ada sebab langsung. Untuk dia, lebih baik aku bagi harta tu kat Fatimah, habis cerita. Tapi kerana pesanan Nabi SAW, kami para Nabi tidak diwarisi. Abu Bakar kata, "Sorry, harta Nabi yang patut diambil." Dia pun marah. Dia pun marah. Ahli Bait tak puas hati. Tafsiran berbeza. Ahli Bait mungkin berpandangan ialah harta tu, tanah Khaybar tu tak boleh warisi, tapi keuntungan tanah tu bagilah kepada kami. Logik kan? Logik. Abu Bakar kata tak, ini tak boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beritahu kepada Abu Bakar, kelebihan nasab kami dekat dengan Nabi SAW. Kata Abu Bakar, "Walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati." Ali, aku nak agakkan demi Allah, demi Tuhan yang pegang jiwa aku ni, sesungguhnya keturunan kerabat Nabi SAW lebih aku suka untuk sambung silaturahim daripada keluarga aku sendiri. Itu lebih aku suka. Silaturahim dengan keluarga Nabi, yang tu lebih penting. Tapi yang apa minta dekat aku ni, benda yang bercanggah dengan aku, apa yang aku dengar daripada Nabi SAW, sorry, aku tak boleh. Siapa yang boleh ada kekuatan macam tu? Susah mencari kekuatan tu. Kadang-kadang kita akan give up. Kita akan rasa macam dah sikit lah, habis cerita tak payah gaduh-gaduh, hang pun suka kat aku pun tak ada masalah, selesai. Tapi mempertahankan nasihat Nabi SAW itu ada dalam jiwa Abu Bakar. Kita tak ada, saya tak tahu mungkin ada orang, tapi saya tak ada kekuatan yang mampu. Hebat dia. Saya teringat ni cerita sampingan lah, keluar tajuk sikit. Macam tok saya baru meninggal dunia. Dia pesan siapa yang mandikan jenazah dia, dia bagi cincin. Satu cincin pusaka lah, dia pesan dia nak bagi kat orang tu. Ketika dia dah meninggal lah, bila dia meninggal, dia ada banyak anak perempuan, beberapa anak perempuan. Anak perempuan dia pun salah seorang tu lah yang bersihkan najis dia dan sebagainya. Semua orang tahu pesanan tu. Siapa yang bersihkan najis dia dapat cincin tu, cincin pusaka yang dia nak tinggal. Dan ketika mereka ni, adik-adik ni semua duk mandikan jenazah dia, mereka pun tahu orang ni, anak si fulan ni, dia yang mandikan, jadi cincin tu akan pergi dekat dia.
dalam masa yang sama sebelum dia meninggal tu, yang jaga dia mak saya dengan kakak saya, dia pesan juga, mak saya dia pesan juga nak ambil ni satu cincin. Orang tua-tua dulu mana ada duit, dia barang mai yang ada dia kata yang ni hangnya, ini hangnya, hadiah dia bagi siap-siap. Nah, jaga aku banyak ambil cincin ni, ambil ni. Dan dia pesan, last sekali siapa bagi mandi jenazah aku, yang suci najis tu dia ambil satu cincin. Dia meninggal. Bila dia meninggal, masa tu arwah bapa saya tanya, okay, nak bahagi harta macam mana? Dia ada pesan beberapa benda. Dekat kakak hang dia suruh bagi satu cincin. Saya kata, okay, boleh bagi tapi tengok nilai lah, tak boleh lebih 1/3. Dekat mak hang dia bagi satu cincin juga, sebab dua-dua orang ni jaga dia. Ambil lah cincin ni tapi kena jaga. Kalau lebih 1/3 kena pulangkan balik nilai tu untuk dibahagi sesama yang menerima adik-beradik. Isunya di mana? Isunya dia pesan siapa yang cuci dia punya najis tu dapat satu cincin yang bagus. Kebetulan yang mandi tu anak perempuan dia. Kita tahu hukum, orang yang layak menerima pusaka dia tak boleh dapat wasiat. Kan dia tak boleh dapat wasiat. Saya beritahu masa tu dekat apa? Ikut hukum tak boleh lah. Sebab yang cuci najis itu anak perempuan dia. Dan dia tinggal dalam bentuk wasiat. Siapa yang buat ni, aku nak bagi dia wasiat cincin ni. Patutnya tak boleh dapat lah. Tak boleh dapat. Walaupun time tu semua orang masa tu tahulah ni memang nak bagi kat si fulan ni lah yang mandikan dia. Saya punya berat hati nak bagi fatwa tu. Saya kata ikut hukum tak boleh kan. Sebab anak dia layak mendapat faraid. Bila layak dapat faraid, dia tak boleh dapat wasiat. Kalau dia nak ambil cincin tu juga, kena kira nilai lah. Kalau nilai tu lebih daripada bahagian dia, dia kena pulangkan kepada orang lain yang dapat. Saya punya pandangan ketika tu, sebab kita tak best lah mak kita dapat satu. Mak kita boleh dapat sebab dia bukan ahli faraid. Kakak kita pun bukan ahli faraid dah dapat. Oh, tiba-tiba time makcik ni hantar orang lagi. Kena nampak berat tentu. Saya kata bapak saya, tapi kalau adik-beradik semua bersetuju, nak bagi kat makcik seorang ni cincin tu, anggaplah hadiah daripada ramai-ramai bagilah. Bukan faraid, tapi kami setujulah nak keluarkan ini daripada faraid, nak bagi dekat dia. Bapak saya tak, kalau ada hukum macam tu kita abang macam tu lah. Dia lagi kuat pada saya. Saya tak sampai hati nak abang, tapi dia abang juga lah last kali dan orang boleh terima. Cuma saya nak link sikit, itu situasi tu kecil dan sikit sangat berbanding dengan Abu Bakar. Tuan bayangkan situasi Abu Bakar, bagus lagi naklah Fatimah hang ambil yang membuat susah aku, kita pun boleh kawan macam biasa. Habis cerita. Tapi kerana perkataan yang dia dengar daripada Nabi SAW, kami tidak meninggalkan waris, kami tidak meninggalkan harta, yang kami tinggalkan semua sedekah. Abu Bakar katakan Fatimah, sorry, hang tak dapat. Fatimah tak puas hati, hang tak puas hati tak apa, hang tak dapat. Sama juga kes lambat dah. Apa nama? Boleh sambung sikit? Ya? So jemaah cuti. Semuanya disedekahkan. Semua sedekah, bukan harta warisan. Tapi mereka tetap dapat lah. Mereka tetap dapat yang Nabi bagi perbelanjaan bulanan, mereka tetap dapat. Ada hadis Nabi SAW sebut yang mereka dapat hanya yang mereka makan sahaja. Cukuplah allowance bulanan Abu Bakar bagi kat mereka. Lebih-lebih tak. Itulah. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Ali dengan Abbas. Okey, Ali dengan Abbas. Ali dengan Abbas ni kira pak menakan dengan anak menakan yang umur lebih kurang sebaya. Arab kata macam ni lah. Arab kata ana wa akhwi ala akhwi, ana wa akhwi ala bani ammi, ana wa bani ammi ala gharib. Ni Arab kata. Aku tiap hari bergaduh dengan abang aku. Okey, aku dengan abang aku kira bergaduh tiap hari. Tapi aku dengan abang aku akan jadi geng kalau bergaduh dengan sepupu aku. Kami geng orang bergaduh dengan sepupu. Tapi aku, abang aku, sepupu aku, kami tiga-tiga akan jadi geng kalau bergaduh dengan orang asing. Okay, Arab punya budaya macam tu lah. Kami sama-sama bergaduh. Tapi kalau lawan dengan orang luar, kontak je kami semua geng. So Ali dengan Abbas ni kira sama lah. Dua-dua radhiyallahu anhu. Semua saya nak bawa satu cerita. Dia pun jaga kepentingan ahli bait. Jaga kepentingan. Sebab itu ada hadis riwayat Al-Bukhari. Sebelum Nabi SAW wafat, Ali masuk tengok Nabi SAW. Apabila Ali keluar,
Orang tanya Ali, macam mana keadaan Nabi SAW? Ali kata, aku nampak keadaan Nabi, Alhamdulillah, nampak macam sihat sikit. Orang pun Alhamdulillah, nampak Nabi sihat. Abbas tarik tangan Ali radhiyallahu anhu. Abbas kata, lepas 3 hari, hang adalah orang yang mendusta lah, tipu. Abbas kata, wahai Ali, aku kenal wajah setiap anak-anak Bani Hashim ketika detik kematian, dan aku lihat wajah tu ada pada Nabi. Abbas kata, aku tengok wajah, aku tahu nampak banyak dah Bani Hashim yang meninggal dunia, dan itulah yang aku nampak pada Nabi SAW. Berapa hari je tinggal, tak lama dah. Abbas kata, untuk kepentingan kita, ditanya Nabi SAW, siapa akan jadi pemerintah selepas Nabi? Abbas kata ke Ali, tanya Nabi, siapa jadi pemerintah? Kalau Nabi bagi kat kita, kita ambil. Kalau Nabi SAW tak bagi kat kita, kita jalankan amanah tu, kita bagi kepada orang yang lain. Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu anhu, wallahi law sa'alnahu famana'anaha la yu'tinaha an-nasu abada. Law sa'alnaha Nabi SAW famana'anaha iyah. Wahai Abbas, kalau kita tanya dekat Nabi, siapa akan jadi pemerintah selepas daripada Nabi SAW, dan katakan Nabi tak bagi kat kita, Ali kata kat Abbas, cuba fikir, kalau kita tanya Nabi dan Nabi katakan tak bagi dekat kita, barangkali Ali tahulah prioriti ketika itu kepada Abu Bakar. Ali kata kat Abbas, kalau aku tanya lalah Nabi tak bagi, la yu'tinahan nasu abada, sampai bila pun takkan ada siapa-siapa lantik ahli bait jadi pemerintah. Mau jaga, tanya boleh, tapi kalau hari ni Nabi kata bukan kita, sampai mati anak cucu kita, sampai kiamat takkan jadi pemerintah dah. Wallahi la as'alahan Nabi SAW. Ali kata kepada Abbas, demi Allah, lebih baik aku jangan tanya Nabi SAW. Kalau tanya, Nabi tak bagi, bukan setakat hang, bukan setakat aku, sampai kiamat, cucu hang, cucu aku, tak ada siapa akan jadi ketua. Ali dengan Abbas, geng, ahli bait sama-sama. Tapi biasalah kan, sama-sama sepupu buat makan, kadang-kadang ada krisis. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, daripada orang menjumpa Umar radhiyallahu anhu, minta kepada Umar, boleh tak kami nak uruskan sendiri harta yang Nabi SAW tinggalkan? Abbas dengan Ali nak uruskan sendiri, nak uruskan harta tanah-tanah yang Nabi tinggalkan. Kami tahu bahagian kami ambil cukup makan, selainnya baitul mal, sedekah. Umar kata, betul, kamu nak ambil, uruskan dengan cara begitu, sama macam Nabi SAW buat, sama macam Abu Bakar radhiyallahu anhu buat. Abbas dan Ali kata, kami adik-beradik, kami boleh urus sama-sama, kami buat begitu. Umar kata, nah, ambil, uruskan sendiri. Uruslah. Lepas beberapa tahun bergaduh sekejap, adik-beradik kadang-kadang ada krisis sikit. Datang Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhu berjumpa dengan Umar. Ini zaman Umar. Abu Bakar telah pun meninggal pada ketika tu. Mereka datang, Abbas datang. Dalam riwayat Muslim disebutkan panjang. Ketika itu ada Abdul Rahman bin Auf ada dekat situ, Uthman ada dekat situ, Sa'ad bin Abi Waqqas ada dekat situ. Mereka semua masuk, isu besar. Lepas tu buat isu besar, ahli bait bergaduh sikit. Ali dengan Abbas bergaduh. Umar kata, masuk dua orang. Abbas kata kepada Umar, Ali tipu. Yang kedua, kita bukan merendahkan saya, tapi biasalah kadang-kadang orang ada berbeza pandangan sikit. Abbas kata Ali tipu. Dia dapat lebih, aku dapat kurang. Boleh tak pecah lot. Bahagian dia bagi ke dia, bahagian aku bagi ke aku. Senang, tak mau nak bergaduh dah. Umar tengok Abbas ada situ, Ali ada situ, Abdul Rahman bin Auf ada situ, Sa'ad bin Abi Waqqas ada situ, Uthman ada situ. Umar abaikan dua orang, Ali dengan Abbas berdua dia macam. Umar tanya depa 3 orang yang ada kat situ, mubasyirin bil jannah. Apa pernah dengar tak yang Nabi SAW kata, la nurithu ma tarakna sadaqah? Pernah ada hampa dengar yang Nabi kata, kami takkan diwarisi, harta tinggalan kami adalah sedekah? 3 orang ni, Uthman, Abdul Rahman bin Auf, semua kata, ya, kami pernah dengar. Umar tengok mereka 2 orang, Ali dengan Abbas. Apa pernah dengar tak Nabi SAW kata, aku tidak diwarisi, yang aku tinggalkan ada sedekah? Abbas kata, betul yang aku pernah dengar. Ali kata, betul yang aku pernah dengar. Bila kata pernah dengar, Umar luar perasaan. Umar kata, setelah Nabi SAW wafat, macam ni lah hampa nak. Macam ni lah hampa nak, dan
Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu putuskan bahawa kamu tak layak dapat harta tu. Abu Bakar bertegas, kamu tak layak dapat. Fara'aitumahu kadhiban athiman ghadiran kha'inan. Di lubuk hati kamu menganggap adalah perasaan sikit-sikit, kamu anggap Abu Bakar tipu kamu, ambil hak kamu, buat dosa. Ada di lubuk hati kamu perasaan macam tu. Wallahi wallahu ya'lam innahu lasadiqun rasyidun barun tabi'un lil haqq. Demi Allah, Allah lebih mengetahui sesungguhnya Abu Bakar pada ketika itu sadiq, jujur, berlaku baik, rasyid, berada di atas petunjuk, dan juga tabi'un lil haqq, mengikut jalan yang benar. Itu Abu Bakar ketika itu. Kemudian Abu Bakar pun dah mati. Kamu mai jumpa kat aku, kamu minta yang sama, aku putuskan, kamu ambil, kamu uruskan sendiri. Kamu ambil, uruskan sendiri, dan kamu bersetuju. Dan sekarang ni kamu datang dekat aku, kamu minta untuk aku pecahkan balik harta, ambil sebahagian daripada kamu. Omar kata, kamu balik dua-dua orang, urus sendiri, ataupun bagi harta tu kat aku urus. Nak mana satu? Ali dengan Abbas kata, tak apa, kami urus sendiri, dia bawa ambil, dia bawa balik. Saya nak abang main. Itu Omar. Bukan merendahkan ahli bait, mereka tinggi. Ali, Abbas tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahli bait. Tapi tengok sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, menghormati, menyayangi, menyanjungi ahli bait. Tapi itu bukan menjadi lubang untuk syariat kita tepikan. Walaupun dia punya trend tu berbeza. Abu Bakar sedikit berlembut dan Umar agak tegas, tapi mereka mencintai ahli bait. Sebab itulah masa solat istisqa, Umar bawa Abbas radhiyallahu anhu. Bawa Abbas, kelebihan tu ada dekat dia. Abbas hang mai ikut aku kita pergi. Tapi ketika depa lambat bai'ah Abu Bakar, Omar tanya, siapa yang belum bai'ah? Ahli bait belum bai'ah, depa panggil Abu Bakar. Omar kata, tak apa, aku ikut, kita pergi cakap dengan depa ahli bait. Abu Bakar kata, depa panggil aku seorang. Omar kata, tak apa, aku ikut sekali, nak dengar apa depa nak kata. Abu Bakar kata, tak payah, hang tak payah ikut, aku bisa dengar seorang-seorang. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi, Ali bagi tahu, kami bersetuju, cuma mereka terasa sebab mereka dah uruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kaum muslimin yang lain telah pun berbincang untuk melantik pemerintah pada ketika itu. Lepas tu mereka semua bai'ah. Cuma sikap berbezalah. Sikap Abu Bakar sedikit berlembut. Abu Bakar dia pun panggil pergi seorang, Abu Bakar pergi seorang. Umar kata, jangan pergi seorang, bawa aku sekali, kita pergi sama-sama. Ala kulli hal, ringkasannya, Ahlul Bait mesti disayangi, mesti dicintai. Kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan itu diikat dengan sesiapa yang mengikut syarak bertepatan dengan tuntutan agama, itu diikuti. Tak boleh lebih daripada itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kita berhenti dulu kan? Okey. Ada apa? Pasal perselisihan yang Sayyidina Fatimah, adakah terjadi satu keadaan macam putus silaturahim? Adakah terjadi putus silaturahim? Wallahu a'lam. Jawapan saya, tidak berlaku pada ketika itu. Adakah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha marah dengan Abu Bakar? Dalil-dalil menunjukkan yang beliau terasa dengan Abu Bakar. Beliau terasa dengan Abu Bakar, tetapi terasa itu dalam keadaan yang dia tak puas hati dengan keputusan itu. Ada siapa-siapa salah tak? Tak. Pada saya tak ada siapa-siapa salah. Pandangan Abu Bakar pada ketika itu, yang harta Nabi tak boleh diwarisi, cukuplah bagikan mereka allowance untuk mereka makan, dah memadai daripada harta tu. Pandangan Fatimah radhiyallahu anha pula, harta kami tak ambil, tapi keuntungan daripada harta tu bagi kepada kami. Dua-dua selari dengan dalil. Cuma apabila Abu Bakar menekankan pandangan aku yang betul dalam bab ni, Fatimah terasa. Apabila Fatimah radhiyallahu anha terasa, dia tak cakap dengan Abu Bakar, dan selepas tu dia sakit. Dan apabila dia sakit, dia di rumah, tapi akhirnya di hujung hayat dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin untuk berjumpa. Ali tanya Fatimah, Fatimah benarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berjumpa dengan Fatimah, dan mereka pun perjumpaan itu menunjukkan yang Fatimah bukanlah benci, habis-habis benci betul. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Dan Ali radhiyallahu anhu menjadi penasihat yang kuat terhadap Abu Bakar. Sentiasa bersama dan menasihati Abu Bakar dalam urusan pemerintahan.
ada kedudukan yang dimuliakan oleh Abu Bakar. Jadi Fatimah terasa, ya, perpecahan ada tak? Tak berpecah. Ahli Bait pada ketika itu mereka semua setelah bai'ah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika pelantikan Umar, Ahli Bait tak kata apa-apa dah. Sebab Abu Bakar sebut, lepas aku wafat, lepas aku meninggal dunia, Umar akan ganti jadi pemerintah. Ahli Bait awal-awal lagi telah pun mengangkat Umar. Tak ada dah perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan berlaku bila antara Uthman dengan Ali. Itu akan terujuk kuliah lepas kan. Itulah mau panjanglah cerita dia. Wallahu a'lam. Tadi ada satu pasal yang keistimewaan tingkatan apa tu, keluarga Nabi kan. Yang paling istimewa Fatimah, Ali, Husin dan Hasan. Macam mana dengan anak-anak Rasulullah yang lain, macam Zainab, Ruqayyah dengan Umi Kalsum? Daripada meninggal dah tentu. Tentu daripada meninggal dah. Yang tinggal hanyalah Fatimah dan anak-anaknya yang masih tinggal. Tiga-tiga tu dah meninggal kan. So anak-anak dia orang tu, Anak-anak dia pun tak banyak meninggalkan. Nanti kita boleh cek balik. Cuma seingat saya, zuriat daripada Nabi SAW hanya datang daripada Hasan dan juga Husain, anak-anak kepada Fatimah. Yang lain, anak kepada Zainab meninggal awal, laki. Yang kedua, Umamah yang kahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak melahirkan anak. Jadi nasab tu datang daripada anak-anak Fatimah. Jadi bukan keistimewaan Fatimah sahaja berbanding dengan anak-anak Nabi SAW yang lain, tapi disebabkan yang lain telah pun meninggal dunia pada ketika itu, Fatimah sahaja yang tinggal. Ustaz, yang nasab tu orang lagi faham orang lagi. Okey. Keistimewaan anak-anak Nabi SAW yang Nabi kumpul 4 orang tu, Hasan, Husain, Ali dan Fatimah. Keistimewaan tu dia tak ada lah, sebab dia berterusan dianggap anak-anak daripada Hasan dan Husain. Tetapi Nabi SAW sebut dengan jelas Bani Hashim tu Ahl Bait. Kedudukan Bani Hashim Ahl Bait. Jadi Bani Hashim ni ada 4 keluarga. Uqail ada di situ, Ja'far ada di situ, Ali ada di situ, Abbas ada di situ. Jadi anak-anak kepada Ali, meskipun bukan anak Fatimah, masih lagi Bani Hashim. Jadi Muhammad bin Hanafiyah tetap Ahl Bait dalam perkiraan itu, dan anak-anak dia juga. Wallahu a'lam. Oh, sambung sikit sebelum najis. Muhammad bin Hanafiyah ni pula, cerita dia sama lah macam Hasan radhiyallahu anhu. Husain fighter. Ni cerita pasal politik lah. Husain fighter, yang mana Husain bertegas mengatakan yang pemerintahan tu mesti mai dekat dia. Sehinggalah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala. Tapi Sayyidina Hasan dengan Muhammad bin Hanafiyah dua-dua ni diplomasi. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu hidup dan Ali telah pun meninggal dunia, Hasan serahkan kekuasaan kepada Muawiyah, damai umat Islam. Ketika zaman Abdul Malik bin Marwan, Muhammad bin Hanafiyah dia pergi jumpa Abdul Malik bin Marwan, kata kami pun nak berdamai, tak mau ada pergaduhan, tak mau ada apa masalah. Abdul Malik bin Marwan baik betul dengan Muhammad bin Hanafiyah, sehingga diriwayatkan dia tanya Muhammad bin Hanafiyah, hang ada hutang siapa-siapa tak? Ada hutang nak aku tolong settle dekat hang. Dia tolong bayar hutang ni. Jadi baik betul. Masa ada riwayat lah diceritakan, mula-mula Muhammad bin Hanafiyah masuk nak jumpa Abdul Malik bin Marwan. Dulu Marwan ni pernah bergaduh wrestling dengan Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah pernah naik atas dada dia duduk kira power lah. Bila mula-mula dia pergi jumpa Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan tanya dia, hang ingat ada dulu hang gaduh dengan bapak aku, hang duduk atas dada dia? Muhammad bin Hanafiyah kata kacau dia ni, ingat pula. Dia kata aku ingat. Abdul Malik bin Marwan kata aku bukan nak balas dendam ke apa, aku cuma nak abang kat hang yang aku tahu lah peristiwa tu telah berlaku. Itu yang dia nak abang. Ala kulli hal, balik kepada cerita kita, Muhammad bin Hanafiyah dia baik dengan Abdul Malik bin Marwan, seperti mana Hasan dan Husain juga baik dengan Muawiyah. Masalah dia apabila Muawiyah telah meninggal dunia, berlakulah pertempuran di antara Husain dan juga Yazid. Soalan kedua, mereka lupa dah. Mengenai kopi luwak tu ada fitrah ke tak ada fitrah? Jangan fikir jatuh nanti ke atau macam. Kena cek fatwa, saya tak pasti. Ada fatwa yang kata kena basuh dia sebab dia tak pecah kan. Basuh dan buang najis yang ada di sebelah dia. Saya tak pasti, tentu kena cek fatwa. Wallahu alam. Saya pernah baca tu, seingat saya kena bersihkan dan dia tak bercampur, dia bercampur
kulit dia yang luar tu bercampur dengan najis lain, dan apabila dihilangkan najis dia tak terkesan sebab dia tak dihadap lah, dia masuk dan dia keluar begitu juga. Saya tak pasti bab ni, kena cek fatwa orang yang kaji dalam bidang ni lah. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan sebab Ali dilantik sebagai pemimpin kerana sebab Ali sebagai ahli waris. Dan satu lagi yang ada tentang dua ialah satu Al-Quran dan satu yang Baik. Berkaitan dengan dakwaan-dakwaan yang tentang Ali dilantik oleh Nabi SAW jadi pemimpin, Ahli Bait kata, sebahagian Syiah sebahagian kata ini semua hint Nabi SAW, Nabi nak Ali. Sebab tu Nabi pesan bahawa Ali maula ya. Siapa yang aku ni maula dia, Ali maula dia juga. Tapi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kata itu bukan dalil untuk menunjukkan Nabi nak lantik Ali, tapi itu untuk menjawab orang yang mengkritik Ali. Orang yang kata Ali ni tak amanah, ambil harta lebih. Nabi jawab, mereka kata kalau kamu betul-betul sayangkan aku, sayangkan Ali juga. Dan yang kedua, apabila Nabi SAW puji para sahabat, pujian ni ramai orang dapat. Orang boleh kata Abu Bakar juga ada hint, sebab di hujung hayat Nabi SAW, Nabi larang semua orang jadi imam melainkan Abu Bakar. Sehingga awal-awal tu Umar jadi imam, sebab orang kata Abu Bakar dia menangis, orang tak dengar suara dia, suruh Umar jadi imam. Nabi dengar suara imam, Nabi dengar suara Umar, Nabi marah, pasal apa dia jadi imam, aku suruh Abu Bakar bukan suruh dia. So Nabi nak Abu Bakar betul-betul jadi imam. Itu juga boleh jadi hint kalau nak ambil Abu Bakar. Yang pasti riwayat perbincangan Ali dan juga Abbas menunjukkan yang Nabi tak lantik siapa-siapa. Sebab tu Ali radhiyallahu anhu tak mau tanya. Jadi dia kekal dalam bentuk ijtihad. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang Nabi SAW kata, taraktu fikum amrain ma tudillu abada in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda, selagi kamu pegang dengan kedua-duanya, kamu takkan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah aku. Hadis ni riwayat Malik. Di sudut mana lebih sahih? Yang tadi pertama lebih sahih. Yang pertama tadi lebih sahih, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan juga aku tinggalkan kepada kamu Ahli Bait. Ini kurang sahih. Ada pertikaian tentang sanad. Tapi apakah dia bercanggah? Tidak bercanggah. Boleh jadi ini Nabi ucap dalam peristiwa yang lain dan dia bertepatan dengan Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Boleh jadi ini timeline Nabi ucap, yang itu Nabi ucap ketika waktu yang lain. Tetapi walau bagaimana sekalipun, kalau tanya mana lebih sahih, yang tadi itu lebih sahih. Aku tinggalkan kepada Al-Quran dan itrati ahli baiti. Wallahu a'lam. Kita pun berhenti setakat ini dulu. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang mengikuti. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Lepas World Cup lah kot, nak main sini. Jalan ditutup kan masa World Cup, tak boleh main. Jadi lepas hujung bulan 12 tu teman-teman, awal ini kita bincang bab jalan macam mana. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.